Alright, so kita sambung balik yang kita berhenti tadi, masih sama dengan tema ini dan juga masih sama bahagian 8.7 penambahan dan penolakan cahaya. Cuma kali ini kita akan tengok satu aktiviti ataupun eksperimen. Dalam eksperimen ni, so nanti sabar nak buka sekolah dah. Kita akan merekod warna yang terhasil pada skrin selepas melalui penapis warna. Tadi kita dah tengok berkaitan dengan penapis warna kan. Jadi penapis warna ada dua. Satu adalah penapis sekunder, satu adalah penapis primer. Okey. Kemudian jadi ini adalah gambar raja aktiviti eksperimen kita pakai radar seni. Ini adalah kotak sinar. Ini adalah skrin penapis primer. Kemudian ini adalah penapis sekunder. Dan itu adalah skrin putih. So kita akan tengok. Jadi bahannya macam yang saya sebut dah tadi, ini bahannya, ini adalah aktiviti 8.10. So kamu boleh rujuk buku teks kalau kamu tak sempat baca. Simple je aktiviti dia. Eksperimen dia pun simple, set up dia pun simple, kotak sinar. Kemudian kita untuk mula-mula kita letak dulu penapis warna primer. Kemudian kita tengok apa warna yang kita boleh nampak. Kemudian catat keputusannya itu, ingat dalam tu catat, kemudian letak penapis warna sekunder, okey. Kemudian dekat sini kamu nampak warna apa, kamu catat. So yang ini pun aktiviti ini mesti dilakukan dalam bilik yang gelap. Kalau tak, kamu tak boleh nampak dengan jelas warna yang hasil. Okey, jadi so macam yang saya kata tadi, ni simple je. So kita akan tengok yang seterusnya, iaitu apa dia keputusan-keputusan yang kita boleh dapat. So kalau kita letakkan, ingat balik tadi, kita punya ni letak, ini penapis yang pertama, kemudian kita letak penapis yang kedua, kemudian ini skrin. So bila kita letak penapis yang warna merah ni, apa yang kita boleh lihat ialah yang akan keluar lepas cahaya lepas penapis merah ni adalah cahaya yang berwarna merah. Okey, kena ingat kalau kita letak penapis primer, yang keluar adalah warna primer sahaja. Selain daripada warna primer, dia akan diserap. Okey, kemudian untuk penapis yang seterusnya, kalau kata kita letak penapis warna kuning, apa yang kita boleh nampak? Okey, untuk sebab kita buat eksperimen, jadi untuk meramal apa dia keputusan yang sepatutnya kita dapat, kita boleh rujuk dekat sini. Kita dah belajar tadi kan, kalau kita letak penapis warna sekunder ni, yang boleh lalu melalui penapis ini hanyalah cahaya merah, cahaya hijau dan juga cahaya kuning. Jadi bila yang ni penapis merah, dia keluar cahaya merah. Jadi apakah yang kelihatan? Okey, hijau yang kelihatan adalah cahaya merah di skrin. Okey, sebab apa? Warna lain diserap. Okey, kemudian untuk penapis yang hijau sama juga dengan penapis merah. Kalau kita letak di belakang skrin tu, yang akan muncul di skrin adalah cahaya hijau. So sekarang, okey, dalam penapis kuning ni yang dia lepas adalah cahaya hijau. Jadi sepatutnya kamu boleh lihat cahaya hijau di skrin. Okey, seterusnya warna biru. Okey, kalau kita letakkan penapis warna primernya biru, yang keluar daripada penapis primer itu yang boleh dilihat ialah cahaya biru. Okey, kemudian kalau kita tengok untuk penapis sekunder yang kuning ni, dia hanya membenarkan merah, hijau dan kuning. Jadi biru dia tidak benarkan muncul sebab apa? Dia serap. Jadi tiada warna yang akan terbentuk pada skrin. Okey? Okay, sorry internet slow sikit. So seterusnya sama juga tadi, kalau kita letakkan penapis merah, yang keluar ialah cahaya merah. Okay, kemudian sekarang ni penapis warna sekunder yang kita nak pakai ialah penapis magenta.
Okey, jadi untuk magenta, kamu kena ingat dia hanya membenarkan merah, biru dan magenta sahaja melaluinya. Yang lain diserap. Sekarang ni yang akan lalu ialah cahaya merah. Jadi yang akan kita boleh lihat ialah cahaya merah pada skrin. Okey, kemudian untuk hijau pula, okey, kalau kita lalukan cahaya putih yang keluar daripada penapis primer ialah hijau. Okey, kemudian kita tengok dekat sini. Kalau untuk penapis sekunder, dia hanya benarkan merah, biru dan magenta. Sekarang ni yang nak lalu ialah cahaya hijau. Jadi adakah dia dibenarkan lalu ataupun dia diserap? Yes, dia akan diserap. Maka tiada warna yang akan terbentuk pada skrin. Okey, seterusnya kalau kita pakai penapis primer biru, yang dibenarkan lalu hanyalah cahaya biru. Yang lain diserap. Kemudian kita nak lalukan cahaya biru ni pada penapis sekunder berwarna magenta. Okey, kita rujuk balik kat sini. Magenta hanya benarkan merah, biru dan magenta. Jadi yang nak lalu ni warna biru. Jadi adakah dia akan benarkan? Yes, dia akan benarkan cahaya biru ini lalu dan kita akan lihat pada skrin terbentuk warna biru. Okey. Senang je ni, senang je. Kamu cuma perlu rujuk di sini saja. Ini adalah rujukan utama kita. Okey. Seterusnya kita akan tengok kalau kita pakai penapis yang terakhir iaitu penapis yang berwarna sian. Okay, sama juga kalau kita letak penapis primer yang keluar warna merah untuk penapis merah. Sekarang ni kita nak lalukan warna merah ini pada penapis sekunder sian. Okay, kena ingat balik, sian dia hanya membenarkan cahaya biru, hijau dan cahaya sian sahaja muncul di skrin. Okay, jadi kita nak lalukan cahaya merah. Adakah cahaya merah ini dapat lepas skrin ini ataupun dia diserap? Yes, dia tak dapat lepas skrin ni. Dia akan diserap. Dia tidak akan dibenarkan melalui skrin ini. Okey? Jadi tiada warna akan terbentuk pada skrin. Okey, kita pergi pada seterusnya. Sekarang ni kita pakai penapis primer hijau. Okey, jadi yang keluar daripada penapis primer hijau adalah cahaya hijau. Okey, kemudian kita ulang balik, kita tengok balik. Sian dia hanya membenarkan cahaya biru, hijau dan sian sahaja lalu. Sekarang ni yang nak lalu ialah cahaya hijau. Jadi adakah kita boleh nampak? Yes, kita boleh nampak cahaya hijau pada skrin sebab dia dibenarkan lalu. Okay, next, last sekali kita akan kenakan penapis warna primer yang warna biru. Jadi penapis biru yang keluar hanyalah cahaya biru sahaja yang dibenarkan lalu, yang lain diserap. Okey, kemudian kita nak lalukan dia pada penapis sian. Okey, jadi sian dia hanya benarkan biru, hijau dan sian. Okey, yang nak lalu biru. So, sah-sahlah biru ini akan dibenarkan lalu. Alright? Very simple dengan syarat kamu mesti ingat yang ini. Kena ingat yang itu. Kalau tak ingat, susah. Simple saja. Okay, so last kali kita akan tengok berkaitan dengan penambahan dan penolakan cahaya. Okay. Okay, kemudian kita akan menjelaskan dengan contoh penambahan dan penolakan cahaya dalam kehidupan seharian. Okay, apa dia perbezaan antara sorry sekejap saya tak tahu apa masalahnya. Okay, sorry sekejap biasalah kalau benda-benda online ni ada sahajalah. Dah lah pakai laptop yang klasik. Jadi dia masalah sikit lah. I'm very sorry I'm very sorry. So sekejap saya urus bahagian teknikal. Tapi sementara tu kalau ada apa-apa soalan kamu boleh tanya.
Okay, jangan malu, jangan segan. Kalau kita tak tanya, kita tak boleh faham. Kalau kita tak boleh faham, kita tak boleh jawablah soalan. Okay, di akhir topik ni akan ada, saya akan bagi soalan dan juga saya akan bagi um, games yang kamu boleh buat dan nanti bila dah settle, kamu screenshot je. Okay, sebenarnya tak ada masalah. Games tu simple je. Tak ada yang susah-susah pun saya takkan bagilah susah-susah dekat kamu sebab saya tahu. Okay, kamu dah ada kat sini pun saya dah cukup bersyukur sangat. Okay, laptop saya merajuk. Laptop saya merajuk. Okay, so saya share screen lagi sekali. So, lambat sikit, sorry, internet memang teruk sekarang ni. Jangan ribut semua ada. Okey, jadi apa yang kita akan belajar, yang kita akan sambung belajar iaitu tadi kita dah tengok satu uji kaji lah kan lebih kurang. So sekarang ni kita akan tengok berkaitan dengan penambahan dan penolakan cahaya. Sorry, minta maaf sangat-sangat lah memang benda tak elak. Sorry ya, sekejap saya buka balik. So, saya rasa berkaitan dengan ini langsung berat. Tak apa, nak habis dah pun. So sorry, sayang kalau kita tak sambung.
Okey, jadi last, sorry. Okey, hari ni kita akan dapat membezakan penambahan dan penolakan cahaya dan seterusnya menjelaskan dengan contoh penambahan dan penolakan cahaya dalam kehidupan seharian.